أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta inayahnya dapat lagi kita bersua di dalam rancangan kuliah tafsir online bersama dengan saya. Alhamdulillah. Pada siri yang lalu kita telah menerangkan serba sedikit tafsiran kepada ayat 1 hingga ayat 4, di mana kita telah bacakan bagaimana Rasulullah SAW menerima tekanan yang agak hebat dan kerongsingan dalam melaksanakan dakwah, misi dakwah terhadap kaum Quraisy di Mekah, sehingga dinyatakan di dalam ayat ini bahawasanya Allah Ta'ala telah melapangkan dadanya. Saya nukilkan sedikit berkaitan dengan pandangan sebelum kita pergi terus kepada tafsiran ayat yang ke-5 sehingga akhir. Berkaitan dengan maksud melapangkan dada tu, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Alam nasyrah laka sadrak. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan kami lapangkan dadamu tu ialah kami terangi dadamu dan kami jadikannya lapang, sebagaimana Allah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah menjadikan syariat beliau lapang, mudah dan ringan serta tidak ada kesempitan padanya. Abu Hayyan berkata melapangkan dada adalah menyinarinya dengan hikmah dan melapangkannya sehingga menerima wahyu dari Allah. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat lain pula menyatakan melapangkan dada adalah membedah dada beliau yang dilakukan Jibril saat beliau masih kecil. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, kami hapus beban yang berat dari dirimu, yang memberatkan punggungmu, yang membuat berat dan melemahkan punggungmu. Ulama tafsir berkata, yang dimaksudkan beban di sini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan maksud menghilangkannya dari beliau adalah mengampuninya. Ini semakna dengan ayat supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Surah Al-Fat. Yang dimaksudkan dosa pula bukanlah maksiat dan derhaka, sebab para rasul itu maksum dan daripada dosa maksiat. Namun yang dimaksudkan adalah apa yang dilakukan Nabi SAW dengan ijtihad dan beliau dikritik kerananya. Misalnya beliau mengizinkan orang munafik tidak ikut jihad ketika mereka mengemukakan alasan menerima tebusan daripada para tawanan perang Badar, bermasam muka di hadapan Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta itu dan sejenisnya. Itulah maksud wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Kita juga telah bincangkan pada siri yang sebelum ni berkaitan bagaimana Nabi SAW namanya diangkat. Diangkat tu pun ulama tafsir membahaskan lagi maksud dia apa. Angkat diletakkan sama-sama dalam pengucapan nama Allah Ta'ala. Bila? Contoh dia ketika dilafazkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga ketika azan dan iqamah, begitulah juga. Ataupun wa rafa'na laka dzikrak juga bermaksud
Allah Ta'ala angkatkan darjat Nabi, kemuliaan, ketinggian, kehebatan dia di dunia dan juga di akhirat. Itu maksud dia. Maksudnya sampai bukan sekadar orang Islam saja mengangkat kehebatan Nabi ni, termasuk juga orang bukan Islam. Begitulah juga kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, jarang sangatlah kalau Allah Ta'ala menyebut nama-nama daripada nama-nama Nabi, ya Adam, ya Ibrahim, ya Sulaiman, ya Musa. Berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Allah Ta'ala sebut ya Nabi, ya Nabi, ya ayyuhan Nabi. Tu nampak satu kemuliaan, penghormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan sedikit pada ayat 5 dan 6. 5 dan 6, 7 dan 8 insya-Allah. Berkata Syekh Jama'i Abdul Murad, ketahuilah sesungguhnya berserta atau di samping kesukaran dan kesulitan itu adalah kelapangan dan kemudahan. Setiap kesukaran atau kesulitan ada kelapangan, ada kemudahan. Ni kita kena faham elok. Sungguh-sungguh ringkas dan penting kedua ayat ni. Sungguh-sungguh kedua ayat itu sangat menimbulkan pengharapan, menimbulkan semangat bekerja, menyambung pengharapan-pengharapan yang telah putus, menghidupkan kemahuan-kemahuan yang telah mati dan lain-lain sebagainya daripada segala sesuatu yang berhubung dengan batin manusia yang biasa rosak dan lemah disebabkan dirundung malang dan dihempas-hempaskan gelombang hidup sengsara. Ni lumrah kehidupan kita, sunnah kehidupan kita di dunia. Ada ketika kita senang, sempit, susah dan sebagainya. Allah Ta'ala beri penegasan kepada Nabi Muhammad SAW, setiap apa yang kita lakukan atas muka bumi ini, setiap yang susah, di sana ada kesenangan, insya-Allah. 2 kali Allah Ta'ala ulang menerangkan bahawa sungguh-sungguh berserta atau di samping kesukaran dan kesulitan itu adalah kelapangan dan kemudahan. Supaya lebih terunjam dalam hati manusia. Supaya apa? Supaya lebih menghidupkan pengharapan, kemahuan, kesabaran dan lainnya daripada manusia. Supalah juga kita sekarang ni berada dalam zon PKP kan. Mungkin bagi setengah orang merasakan itu satu kesusahan. Memanglah susah, tak boleh nak bergerak di mana, tak boleh nak bekerja dan sebagainya. Tetapi kena ingat juga dalam kesusah itu ada kemudahan. Ada orang mari bagi bantuan kat kita, kita kena bersyukur banyak-banyak insya-Allah kan. Bagi ibu ayah di rumah barangkali susah nak jaga anak dan sebagainya. Tapi dalam susah tu ada kemudahan. Mungkin Allah Ta'ala hikmahnya nak suruh kita rapat sebelum kita berhadapan dengan Ramadan Al-Mubarak tak lama lagi ni, tinggal beberapa hari je lagi, dah mendidik kita, mentarbiah kita dan juga ahli keluarga kita untuk buat yang terbaik insya-Allah. Telah sama dimaklumi bahawa manusia hidup di dunia tidak dapat menghindar dari gelombang hidup yang tidak mesti dilalui manusia dalam peri kehidupannya. Gelombang hidup itu ada yang berupa senang dan manja, dan ada berupa susah dan sulit, atau berupa sengsara dan malapetaka. Siapa yang tidak mempunyai tujuan dan pedoman dan tidak tetap hati dan tidak pandai mengemudikan kehidupan ni, tidak celakalah dia dalam kehidupannya. Pesanan kepada kita, nasihat kepada kita, kalau siapa-siapa yang tak pandai mengemudikan hidup ni, lebih-lebih lagi lah kalau matlamat hidupnya tidak jelas. Kita sebagai seorang Muslim, Alhamdulillah, benda ni dah clear daripada awal lagi. Dah clear daripada awal yang kita ni ada matlamat hidup. Allah Ta'ala letakkan kita ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita daripada Allah Ta'ala, di sini kita ada tugas sebagai khalifah yang patut kita laksanakan. Kemudian kita akan kembali kepada Allah Ta'ala kan. Siapa yang ada mempunyai tujuan dan pedoman hidup serta berhati tetap dan pandai mengemudikan kehidupan ni, selamatlah dia dalam hidupnya. Aliran arus hidup yang deras, turun naiknya gelombang hidup dan berputar-putar arah angin ribut kehidupan, sekaliannya dipakainya menyampaikan ke arah
tujuan hidupnya ke arah kesempurnaan dan bahagia hidup. Setiap tribulasi, onak duri, ranjau dan sebagainya, kalau kita masih berpegang setia dengan matlamat hidup kita, kita ni ada tugas, kita ni akan kembali kepada Allah Ta'ala, sedikit pun tidak akan menggelincirkan kita terhadap ombak duri kehidupan yang kita lalui, insya-Allah. Yakin dan percayalah bahawa tiap-tiap kesusahan, kesulitan, kesukaran, kemiskinan dan malapetaka bukanlah berisi keburukan dan kecelakaan semata-mata. Tetapi beserta itu sekaliannya, di samping itu sekaliannya, di dalam itu sekaliannya atau di belakang itu sekaliannya, ada kelapangan, ada kemudahan, ada kenikmatan, ada bahagia, ada keuntungan dan kemenangan. Itu kita kena ingat dulu. Tak? Macam budak-budak. Kan? Kalau kita tengok kepada nak exam, Masya Allah kan. Satu benda yang amat berat lah bagi dia. Tetapi dalam dia susah macam tu, di situlah timbul kasih sayang, ukhuwah di kalangan sesama dia dan sebagainya. Itu insya-Allah. Yakinlah dan percayalah Allah sudah mengatakan dan pengamalan pun menyaksikan dan mengakui. Jadikanlah segala-galanya itu untuk mencapai kesempurnaan dan bahagia dari peri kehidupan dan tujuan hidup kita. Tiap-tiap kita hendaklah menjadikan segala kesusahan dan kesulitan itu jadi suatu batu lonjak, sebagai lonjakan untuk memaksa kita berfikir dan berikhtiar serta bekerja supaya terlepas dari segala kesusahan dan kesulitan itu. Itulah kewajipan kita. Jangan hanya tinggal menerima segalanya itu dengan duduk termenung serta mengeluh dan berputus asa. Walaupun kita kata ayat ni tuju kepada Nabi SAW kan, susahnya dia nak menyampaikan dakwah. Cuma Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, setiap kesusahan yang kamu lalui, di sana ada kemudahan. Begitulah juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni, setiap susah dan sebagainya itu, kita kena yakin diri di sana ada sinar-sinar kejayaan. InsyaAllah. Jangan putus asa. Lihat dan fahamkanlah kehidupan Nabi kita, iaitu segala kesukaran dan kesulitan yang menimpa Nabi kita itu adalah membangunkan hati mulia itu berfikir dan berikhtiar sampai datang anugerah, yakni pemberian Allah, iaitu wahyu dan kenabian atau pangkat jadi Nabi. Nampak? Nabi, kita ambil pedoman daripada ayat ni untuk diri kita. Kita tidaklah diturunkan wahyu. Cuma kita nak kata sinar-sinar kejayaan tu ada di hujung, insya-Allah. Jangan takut. Tidak pernah halangan dan bencana dari bangsanya kepadanya itu melemahkan hatinya atau mengurangkan pengharapannya. Tak ada. Nabi tak pernah pun terasa lemah diri untuk berhadapan dengan bangsa dia untuk menyampaikan dakwah. Nabi kita sentiasa mencari kecukupan hidupnya dalam miskinnya, mencari kekuatan dalam kelemahan dan lain-lain sebagainya. Akhirnya Nabi kita dapat menggoncangkan sendi-sendi kekuasaan kaisar-kaisar di dunia dan meninggalkan pusaka yang besar dan mulia untuk umatnya beberapa abad lamanya, sampai kepada abad yang umatnya tinggal namanya sahaja lagi jadi umatnya, tetapi telah menghindar dari mencontohi perjalanannya. Akhirnya pusaka yang ditinggalkan Nabi kita itu diambil Allah kembali dari tangan umat Islam, sebab mereka tidak sanggup memelihara baik-baik dan diberikan atau dibagi-bagikan Allah kepada siapa yang sanggup memeliharanya. Nabi SAW disebabkan kita kata apa, keyakinan yang tinggi dia kepada Allah Ta'ala, sanggup berhadapan dengan segala mihnah yang Allah Ta'ala uji dia, sama ada di Mekah atau di Madinah, yang kita ketahui bersama bahasanya Nabi SAW mencari strategi dan sebagainya untuk menyampaikan dakwah. Di Mekah dengan tribulasinya, di Madinah dengan tribulasinya perang dan sebagainya. Akhirnya kita tahu Islam ini tersebar ke seluruh dunia, disampaikan oleh para sahabah dan sebagainya, sehingga kepada 2/3 dunia telah ditakluki oleh umat Islam. Kemudiannya umat Islam jatuh semula disebabkan apa? Kata Syekh Jama'in, sebab kita sendiri
hanya tinggal nama sebagai seorang Islam, tetapi semangat, roh, akhlak dah kita buang ke tepi, jadi nama seorang Muslim je lah. Dari sudut penghayatan, pengamalan kita dah tak ada. Oleh kerana itulah kita menerima nasib ini, dan umat ini dipimpin oleh orang lain pula. InsyaAllah kita yakin suatu masa nanti kita akan boleh naik semula, Islam akan memimpin semula, insyaAllah. Kemudiannya dengan ayat 7 dan 8 Allah mengatakan kepada Nabi kita dan kepada kita juga, iaitu bila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berguna kepadamu dan kepada umat dan kaummu, maka berdirilah dan bangunlah lagi kembali mengerjakan pekerjaan lain yang bermanfaat kepadamu dan kepada umat dan kaummu. Bila dah selesaikan menyampaikan dakwah dan sebagainya, maka kita teruskan dengan usaha yang baru. Kata ahli tafsir ialah, bila kamu selesaikan dalam urusan di dunia, maksudnya urusan dunia, cepat-cepatlah kamu berdampingan pula melaksanakan kerja-kerja keakhiratanmu. Maksudnya kerja-kerja dengan Allah Ta'ala. Dah selesai kerja dengan manusia, cepat-cepat kita buat kerja pula dengan Allah Ta'ala. Itu maksud kata ulama tafsir. Bagi kita, setiap apa yang kita lakukan step by step, dah siap dengan sempurna apa yang kita buat, mulakan dengan pekerjaan yang baru pula. Jangan berlengah-lengah. Dan hendaklah kamu dalam bekerja itu, kata Syekh Jama'in, kepada Tuhanmu semata-matalah menumpahkan keinginan dan pengharapan beroleh keredaannya dan balasan serta pimpinan dan pertolongan dalam pekerjaan kamu itu. Dan juga dia minta kepada kita supaya sentiasa kita ni buat kerja kepada Allah Ta'ala ni, kerana Allah, kepada Allah, semuanya ikhlas kepadanya semata-mata, tidak yang lain. Itu yang dipesankan kepada kita semua sekali. Janganlah kita sekalian berhenti dan bersenang-senang saja setelah selesai dari satu pekerjaan yang berfaedah itu. Janganlah jadi kesombongan dan kepongahan atau selalu jadi buah mulut pekerjaan yang telah selesai itu. Ingat dan ketahuilah bahawa masih banyak lagi pekerjaan yang masih belum kita kerjakan, tetapi amat berguna dan amat perlu, sedang kita masih merasa sanggup mengerjakannya. Terutama sekali saya nak pesan kepada para da'i, sebenarnya kerja kita ni selagi kita bernafas tidak akan berhenti. Setelah kita selesai barangkali sebagai guru, mendidik anak-anak begini, sebenarnya urusan mendidik ni tidak akan habis sampai bila-bila. Oleh kerana itulah kita kena mulakan dan kita kena lalui proses itu satu persatu, sehinggalah insya-Allah Allah Ta'ala membantu kita dalam perjalanan kita menyampaikan dakwah ataupun mendidik masyarakat, insya-Allah. Kalau nak fikir macam tu, kerja kita ni banyaklah kan, dengan isu-isu yang berlaku di luar sana, dengan isak dadahnya, penagihan dadah, rogol, mencuri, apa lagi, minum air ketumnya dan sebagainya. Kalau kita fikirkan betul-betul, sebenarnya tak adalah masa. Sebenarnya tak ada masa lah kita nak berehat. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala pesan kepada kita, kita menyelesaikan satu masalah yang ini, yang A, pergi pula buat yang B. Begitulah seterusnya. Di manalah juga guru-guru di sekolah kan, menyelesaikan subjek ini, tajuk ini, sudah tentu ada tajuk yang lain pula yang kita kena laksanakan, insya-Allah. Kita buat dengan sehabis molek, sehabis ikhlas, insya-Allah. Bekerja untuk kemanfaatan bersama itu, sekali-kali jangan mengharapkan keredaan atau pembalasan dari manusia seseorang jua pun. Begitulah juga Syekh Jama'in pesan kepada kita, bila kita buat sesuatu, jangan kita mengharapkan balasan daripada orang. Buat ni semata-mata kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, hati kita ni jadi runsing, tak senang, jadi susah dan sebagainya. Buat yang terbaik sahaja, yang kita mampu buat, kan, buat dulu. Tetapi hendaklah semata-mata kerana Allah, kata Syekh Jama'in. Buat kerana Allah Ta'ala semata-mata, barulah kita rasa lapang dada dan tak sempit dada dan sebagainya. Semata-mata mengharap keredaan dan balasan Allah serta pimpinan dan pertolongannya. Wallahu a'lam bimuradihi. Tamat tafsir surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Alhamdulillah kita dah selesaikan satu lagi
surah iaitu surah Asy-Syarq, berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah, sehinggalah Allah Taala turunkan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh lihat kesannya daripada pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini. Dengan jasa dia dan juga para sahabat, kita menerima nikmat iman dan Islam sehingga ke hari ini, insya-Allah. Dan harapan kita moga kita boleh menyambung amanat dan pusaka Nabi SAW, iaitu menyambung risalah Islam ni ke serata dunia. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang.